Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia Maisara binti Mat Isa, Tingkatan 4 dari SM Kelenge ingin menceritakan serba sedikit tentang bab 9 Nutrisi dan Sistem Pencernaan Manusia, subtopik 9.6 iaitu gizi seimbang, dan 9.7 isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Saya akan mulakan dengan 9.6, gizi seimbang. Gizi seimbang merujuk kepada makanan yang dimakan yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan, iaitu karbohidrat, protein, vitamin, lemak, garam mineral, serat dan air dalam kadar yang betul dan kuantiti yang seimbang mengikut keperluan seseorang individu supaya kesihatan yang optimum dapat dipelihara. Nilai tenaga. Nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Nilai tenaga dalam makanan boleh diukur dalam bentuk tenaga haba iaitu dalam unit kilojoule per gram. Unit lain bagi tenaga haba ialah kalori. 1 kalori atau 4.2 joule ditarifkan sebagai kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. 1 kalori sama dengan 4.2 joule manakala 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Nilai tenaga makanan boleh dikira seperti gambar rajah. Pengubahsuaian diet bagi individu tertentu. Gizi seimbang bagi setiap individu berubah mengikut gaya hidup, keadaan kesihatan dan keperluan nutrien khusus masing-masing. Setiap individu perlu membuat pilihan bijak berdasarkan panduan pemakanan. Contohnya, cadangan keperluan nutrien boleh berpandukan kepada Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menggambarkan kuantiti relatif pelbagai kelas makanan dalam gizi seimbang. Punca obesiti. Obesiti disebabkan oleh penyimpanan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Kesan obesiti. Individu yang obes perlu mengurangkan pengambilan karbohidrat dan lemak serta meningkatkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekiranya tidak, diet yang mengandungi lemak tepu berlebihan dan kolesterol yang tinggi mungkin menyebabkan diabetes mellitus serta pelbagai penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis dan hipertensi yang seterusnya membawa kepada serangan jantung atau strok jika tidak dirawat. 9.7 Isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Isu-isu kesihatan berkaitan penyah tinjaan. Kelas makanan yang paling penting dalam proses penyah tinjaan ialah serat. Pengambilan diet dengan kandungan serat yang tinggi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dapat memudahkan pergerakan tinja. Hal ini dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti sembelit, kanser kolon, kanser rektum dan hemoroid. Antara fungsi serat ialah merangsang peristalsis, menyerap dan menyingkirkan bahan toksik, mengawal atur penyerapan glukosa terutamanya bagi pesakit diabetes mellitus, meningkatkan populasi bakteria berfaedah dalam usus besar. Isu-isu kesihatan berkaitan tabiat pemakanan. Pertama, gastritis. Gastritis merujuk kepada keradangan dan kakisan lapisan epitelium perut oleh jus gaster apabila tiada makanan dalam perut. Gastritis yang tidak dirawat akan mengakibatkan ulcer gaster. Punca gastritis termasuklah makan pada masa yang tidak tentu dan kuantiti yang berbeza-beza serta pengambilan alkohol atau ubat penahan sakit yang berlebihan. Kedua, anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa agak lazim dalam kalangan remaja perempuan yang sering taksub dengan berat badan. Penghidap anoreksia akan mengelak daripada makan untuk mencapai berat badan idaman. Mereka mengalami gangguan psikologi serta masalah kekurangan nutrien kerana fungsi normal sistem pencernaan terjejas. Ketiga, bulimia nervosa. Bagi penghidap bulimia nervosa yang juga taksub dengan pengawalan berat badan, individu tersebut akan makan dengan banyak dan kemudian memuntahkannya
atau mengambil laksatif yang menyebabkan ceret-berit. Sekiranya berterusan, pesakit akan mengalami penyahidratan, masalah nutrisi dan seterusnya menghidap penyakit kardiovaskular atau kerosakan ginjal. Keempat, dismorfia otot. Sesetengah individu pula merasakan diri mereka bersaiz kecil dan tidak cukup pertumbuhan. Jadi, mereka akan mengamalkan angkat berat, menjalani latihan lasak dan bersenam secara berlebihan. Kadang-kadang, mereka mengambil steroid atau suplemen pembina otot. Itu sahaja daripada saya tentang dua subtopik ini. Sekian, terima kasih.